Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan isu-isu yang terdapat dalam profesionalisme keguruan. Jadi, terdapat 3 isu yang kami akan bentangkan, iaitu pembentang pertama saya Muhammad Alif bin Talib akan membentangkan isu yang pertama, iaitu gagal dalam pengurusan wang. Kita akan menelusuri punca-punca dan kesan serta solusi bagi isu yang timbul. Baik, isu yang pertama adalah gagal dalam pengurusan kewangan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ramai yang terlibat ataupun gagal dalam pengurusan kewangan kehidupan dia. Jadi guru-guru juga tidak terlepas daripada kegagalan dalam mengurus kewangan guru-guru. Jadi seperti mana yang kita tengok dalam akhbar ini, guru tanggung hutang pinjaman peribadi sebanyak 100,000 akibat ditipu pelaburan saham. Jadi guru pun boleh ditipu oleh pelaburan saham. Selalu kalau kita dengar orang-orang tua ataupun orang-orang yang tidak terdedah lah dengan skamer ataupun penipuan ni, dia senang ditipu, tapi guru pun juga boleh ditipu. Ini mungkin seorang guru tu dia mungkin mau cari duit lebih ke apakah, jadi dia mau melabur dalam saham lah. Jadi di situ dia ditipu. Sebab guru ni mungkin dia rasa gaji dia tak cukup. Jadi berlakulah penipuan dan terpaksa menanggung hutang pinjaman peribadi. Jadi dia mau melabur, dia kena buat pinjaman peribadi. Jadi bila dia ditipu, dia terpaksa jugalah membayar hutang pinjaman peribadi. Baik, seterusnya kita tengok apakah punca-punca dan kesan daripada kegagalan dalam pengurusan kewangan. Baik, punca yang pertama adalah boros dalam berbelanja. Guru banyak berbelanja bagi memenuhi kemahuan melebihi keperluan hidup. Jadi guru-guru ni ada jugalah dia mahu berbelanja kemahuan yang lebih. Apa yang dia mahu banyak sangat, melebihi daripada keperluan yang hidup dia perlu. Contohnya mahu pakaian-pakaian mahal, kereta-kereta mewah, rumah yang besar, aksesori-aksesori yang mahal lah. Dan boros, bila dia boros dalam berbelanja, jadi dia memerlukan duit yang banyak. Jadi bila duit yang banyak, memerlukan duit yang banyak, maka dekat situ dia sudah gagal dalam pengurusan kewangan. Kemudian punca yang kedua adalah tiada pengetahuan tentang pengurusan wang. Jadi guru-guru ni mungkin dia sebabkan dia tahu dia makan gaji, hujung bulan dapat duit. Jadi dia tiada basic ataupun bagaimana mau menguruskan kewangan jika kemahuan dia berlebih-lebihan. Bila lebih duit tak cukup, dia perlu cari inisiatif untuk tambah duit dia. Maka guru akan mudah percaya dengan skim cepat kaya atau easy money. Easy money ni macam kita labur duit yang sedikit dapat pulangan yang banyak dalam masa yang singkat. Itu contohlah easy money. Jadi benda-benda beginilah menjadi punca kepada kegagalan pengurusan wang. Jadi apakah kesan dia apabila kita boros berbelanja, tiada pengurusan wang? Jadi berlakunya bankruptsi. Boleh berlakunya bankruptsi. Ramai juga penjawat awam selain guru yang diisytiharkan muflis.
iaitu kerana menanggung beban yang terlalu banyak dan tidak mampu membayar. Ada yang sanggup, ini juga berlaku, ada sebuah sekolah kenalan saya lah, guru dia sampai meminjam kepada Ahlong. Bila dia pinjam Ahlong, iaitu gangster lah yang meminjamkan duit yang tidak berlesen. Jadi sehinggakan guru tersebut melarikan diri dan tidak datang masuk bertugaslah di sekolah, disebabkan takutnya kepada Ahlong, takut diburu, dibunuh ke apa ke. Kemudian yang kedua, kesannya adalah prestasi kerja akan menurun. Jadi bila terlalu banyak bebanan hutang, jadi mau melunaskan hutang, ada yang sanggup buat banyak pekerjaan ataupun membuat pinjaman. Jadi bila dia serabut, tugas hakiki dia sebagai seorang guru tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak berlakulah kemenjadian murid. Mungkin RPH tidak buat, banyak cuti, belajar diabaikan. Kemudian dia akan efek jugalah orang-orang di sekeliling, pada pihak pentadbir dan juga keluarga guru tersebut sendiri. Jadi kita tengoklah ada satu perkeliling di sini saya sertakan, iaitu seorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. Maksudnya seorang guru dia tidak boleh berhutang dengan jumlah yang terlalu banyak hingga tidak dapat dibayar. Macam contohnya Ahlong tu lah. Sebab kita sedia maklum bahawa Ahlong ni dia punya pinjaman dia banyak, bunga dia tinggi. Pinjaman yang tinggi banyak, bunga dia lagi tinggi. Jadi kita telah tahu punca dia, kesan dia. Inilah punca utama dan kesan utama kepada seorang guru yang biasa kita tahu. Inilah punca dan kesan. Baik, seterusnya kita pergi ke solusi, iaitu solusi isu pengosongan. Yang pertama, berjimat-jimat dan membuat belanjawan. Jadi seorang guru dia mestilah bijak berbelanja dan mengawal pembelajaran mengikut keperluan. Seperti mana seorang guru perlu membuat RPH, rancangan pengajaran harian kan. Jadi guru juga untuk mengurus kewangan dia juga perlu membuat belanjawan, apa yang dibelanja setiap bulan, berapa jumlah yang dikeluarkan, dan berjimat cermat, iaitu sekadar memenuhi keperluan. Kemahuan boleh, cumanya kita kena seorang guru ni dia perlu bijaklah mengawal kemahuan dia. Bila tidak dikawal, tidak dapat dikawal, itu yang terjadinya boros, pinjam meminjam. Yang kedua adalah elakkan berhutang. Sedar dengan kemampuan kewangan diri dan elakkan membuat pinjaman yang banyak. Sama juga kalau macam kita guru ni tiada kesedaran tentang kewangan, kita akan berhutang banyaklah, kad kredit ke, hutang loan bank ke. Jadi itu semua akan membebankan seorang guru dalam kehidupannya. Yang ketiga, rujuk penasihat keuangan. Mengambil nasihat dari mereka yang pakar dalam mengurus kewangan, sama ada dari segi pelaburan, pinjaman, simpanan dan sebagainya. Jadi seperti mana kita tahu, dekat Malaysia ni banyak sudah orang-orang yang memberikan kesedaran, iaitu penasihat kewangan dalam mengurus kewangan kita lah. Jadi di situ kita ambil peluang, sebab guru ni dia tiada masa untuk mengurus kewangan sendiri, sebab mungkin sebab sibuk dengan kerja-kerja di sekolah, kerja-kerja pengkeranian, di rumah dengan keluarga lagi. Jadi mungkin perlu juga, bukan mungkinlah, memang perlu juga untuk mencari ataupun mengambil nasihat daripada penasihat kewangan lah. Sebab guru ni seperti kita maklum, dia ada pension, ada allowance sebagainya. Jadi macam mana kita mau menguruskan tu
Kalau kita mau melabur, bagaimana jumlah yang sepatutnya, kadar yang sesuai, mengenai pinjaman kita, simpanan. Jadi dekat situ kita dapat manage lah kewangan kita dengan baik. Jadi kegagalan dalam mengurus kewangan seorang guru dapat dielakkan lah. Baik, itu saja daripada saya. Kita sambung kepada isu yang kedua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya Muhammad Lutfil Hadi bin Muhammad Zaidi akan meneruskan lagi perbincangan yang melibatkan kod etika keguruan, iaitu kepada isu yang kedua berkenaan guru gila konten, yang mana saya mengambil daripada keratan akhbar online yang bertajuk Sikap Guru Gila Konten Tidak Beretika, Langgar Profesionalisme. Di mana analisis yang telah saya buat daripada keratan akhbar ini, di mana seorang guru merakam wajah salah seorang muridnya yang kurang berkemampuan untuk membeli pakaian sukan. Jadi daripada rakaman guru tersebut, beliau menghantar ataupun meng-share ke dalam media sosial dengan niat untuk dilihat semata-mata mahu membantu muridnya itu. Tetapi netizen ataupun warganet sendiri mengecam tindakan beliau, di mana mengatakan tindakan guru berkenaan adalah tidak beretika dan melanggar profesionalisme sebagai seorang warga pendidik. Dan dilihat juga di dalam akhbar ini, di mana Dr. Anwar Ahmad, iaitu merupakan seorang pakar pendidikan, mengatakan di sini tindakan segelintir guru merakam atau membuat siaran langsung, iaitu live, ketika menjalankan tugas rasmi adalah perilaku yang tidak beretika dan sepatutnya dielakkan. Dan ditambah lagi di sini, iaitu apa lagi jika melibatkan murid-murid yang berada di dalam kelas. Hal ini di mana apabila guru tersebut merakam ataupun membuat siaran langsung, yakni live dalam kelas, akan mendedahkan kepada ataupun mendedahkan privasi murid-murid ini kepada orang luar. Dan hal ini amat membahayakanlah, di mana akan membawa murid-murid tersebut ataupun keselamatan murid-murid tersebut dalam keadaan yang bahaya ataupun di dalam pengawasan orang yang tidak bertanggungjawab. Itu secara ringkas berkenaan dengan isu dua yang dikupas oleh saya. Baik, kita lihat pula kepada punca dan kesan daripada isu yang dibangkitkan ini, iaitu guru gila konten. Di mana yang saya dapati, yang pertama, guru merakam video murid tanpa kebenaran, ataupun orang kata tanpa konsen murid tersebut. Di mana dalam keadaan mungkin murid itu dalam keadaan yang tidak senonoh ataupun melakukan aksi-aksi yang mungkin boleh disalah tafsir, guru terus merakam video tersebut tanpa meminta kebenaran, lebih-lebih lagi daripada kebenaran ketua jabatan lah kalau di sekolah dan sebagainya. Dan itu adalah punca yang pertama, yang mana kita akan lihat daripada kesan daripada punca yang pertama ini ialah di mana privasi murid akan terdedah kepada golongan yang tidak bertanggungjawab, terutamanya kepada golongan yang berkeinginan jahat seperti penculik, pencabul dan sebagainya. Yang mana kita lihat golongan-golongan seperti ini, dia menunggu masa ataupun orang kata dia menunggu umpan, menunggu umpan untuk dimakan oleh ikan. Yang di sini kita lihat penculik ataupun pencabul ni dia akan mencari akses ataupun data, maklumat berkenaan dengan murid-murid ni lah, lagi-lagi yang melibatkan kanak-kanak ni, khususnya murid-murid di sekolah. Apabila adanya guru merakam video murid tersebut, memberitahu murid privasi murid, keberadaan murid tu bagaimana dan sekian, akan menyebabkan golongan yang berkeinginan jahat ini mendapatkan maklumat dengan mudah, dan memudahkan lagi mereka punya
pekerjaan kotor ini. Mudah-mudahan supaya tidak memberi peluang kepada golongan yang berkeinginan jahat ini, guru-guru perlu menjaga etika, lagi-lagi di dalam melibatkan media sosial. Okey, yang kedua, kita lihat pula punca yang kedua iaitu guru mempunyai ketagihan media sosial. Yang ini kita tidak nafikanlah, lagi-lagi dalam menghadapi arus kemodenan, yang sentiasa gadget sentiasa ada di dalam tangan, yang mana tidak ada satu gadget, 2-3 gadget tak cukup dengan handphone, ada pula iPad, laptop dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah ketagihan di dalam menggunakan media sosial dan sebagainya. Yang mana daripada punca ini akan membawa kepada kesan keinginan seseorang yang ingin mencari perhatian khususnya di media sosial. Seperti influencer. Mungkin guru ini terpengaruh dengan influencer di luar sana. Kadang-kadang ingin membuat duit tambahan daripada influencer ni, daripada media sosial ni. Yang mana ini membawa kepada pelanggaran etika profesion guru itu, yang sepatutnya menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Jadi apabila berlakunya pendedahan privasi dan maklumat murid ini, dia akan membuka kepada terjatuhnya ataupun membuka kepada ruang-ruang kepada golongan yang berkeinginan jahat, dan sekaligus melanggar etika kita yang sepatutnya menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar, tapi kita membuka ruang kepada bahaya. Kita seperti membahayakan murid sebelum mereka mendapat bahaya tersebut. Baik, itu adalah punca dan kesan berdasarkan isu yang kita bincangkan ini, iaitu guru gila konten. Okey, setelah kita melihat kepada punca dan kesan, kita lihat apa cadangan-cadangan solusi yang boleh dipertimbangkan. Yang mana di sini saya nukilkan 3 perkara ataupun 3 solusi yang mungkin boleh menyelesaikan ataupun dicadang baik untuk memberikan solusi kepada guru yang menghadapi isu ini. Iaitu yang pertama, sepatutnya seorang guru itu mematuhi etika penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media pun mempunyai etika dia tersebut. Yang mana kalau kita lihat di sini pada surat perkeliling ikhtisas bilangan 3 pada tahun 2017 lagi, KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial. Di mana di sini guru sepatutnya mengambil peranan ataupun mengambil tanggungjawab untuk mematuhi etika tersebut. Baik, yang kedua, memanfaatkan penggunaan media sosial, iaitu guru perlu memastikan kandungan media sosial mendapat pengesahan maklumat yang tepat, sahih dan tiada unsur fitnah, penyebaran semasa mewarnai bahan serta menjaga imej dan rasa kerajaan. Di sini keperluan ataupun penyerapan kita terhadap era kemodernisasi ni, iaitu penggunaan media sosial ni kita boleh katakan penggunaan yang menyeluruh, di mana bukan sahaja guru yang menggunakannya, bahkan murid-murid di rumah pun menggunakannya. Jadi kita sebagai guru ni harus bertindak ataupun bersikap bijak dengan memanfaatkan penggunaan media sosial ini, di mana kita memuat naik bahan-bahan bantu mengajar bagi memudahkan pembelajaran dan pengajaran murid-murid di sekolah. Dan yang terakhir, solusi yang dicadangkan ialah tidak berlebihan dalam penggunaan media sosial. Di sini kita perlu meletakkan kepada kesedaran seorang guru itu sendirilah, di mana guru sendiri harus mengawal di dalam menggunakan media sosial, terutamanya semasa sesi persekolahan, supaya tidak terpalit bagi meraih populariti semata-mata. Mungkin penggunaan media sosial di sekolah adalah sebagai medium untuk memudah cara ataupun sebagai medium untuk membantu PDP di dalam bilik darjah. Yang di mana kalau kita ambil keratan dalam berita harian 2022 ini, mana penggunaan media sosial ini perlu dikawal supaya tidak dianggap seorang guru ini hanya ingin meraih populariti semata-mata dan tidak
menyatakan tujuan, iaitu tujuan sebagai seorang guru itu sendiri, iaitu masuk ke kelas untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan isu kedua yang berbangkit ini, iaitu guru gila konten, dan seterusnya kita akan meneruskan lagi lah perbincangan kepada isu yang seterusnya bersama sahabat saya, iaitu Ustaz Ammar, insya-Allah. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar Hakim. Jadi saya akan sambung isu dalam profesional keguruan, iaitu isu yang ketiga ialah kerja sambilan. Okey, pertama sekali kita perlu tahu apakah itu kerja sambilan. Iaitu kerja yang dibuat secara sambilan di samping kerja biasa atau kerja tetap yang lain. Jadi mungkin adalah beberapa isu ni yang kita lihat di sekolah, guru-guru promo, bisnes, kek ataupun alat tulis dan sebagainya dekat sekolah kepada murid-murid. Jadi adalah artikel ini yang dapat tunjukkan itu ya. Okay, kemudian kita lihat dulu juga isu-isu yang berada di Keratal Akhbar ataupun artikel. Jadi ada juga yang guru jangan sibuk nak berniaga, nak jadi kontraktor, maksudnya inilah untuk mencari pendapatan sampingan. Kemudian PIBGN juga berkata berhenti jadi guru kalau nak berniaga di sekolah. Bukan setakat berniaga kepada murid-murid, kadang-kadang ada yang berniaga dengan guru-guru, sehingga inilah menjejaskan prestasi sekolah. Prestasi seorang guru tersebut sendiri. Kemudian guru jual makanan kepada murid boleh dikenakan tata tertib, iaitu wang kerja. Ini pun ada juga, mungkin guru ada letakkan makanan di kantin ataupun di koperasi, co-op dan sebagainya lah. Jadi benda ini adalah melanggar tata tertib sebagai seorang guru, ataupun lebih tepat lagi pada professionalism seorang guru. Okey. Jadi kita lihat dulu apakah puncanya guru-guru ini membuat kerja sambilan. Okey, yang pertama sekali kita perlu tahulah, iaitu tekanan hidup. Tekanan hidup iaitu apabila berlakunya tekanan hidup ni, dia memaksa guru-guru di kawasan bandar untuk mencari alternatif untuk menambah pendapatan. Terutama sekali kalau kita tahu kat bandar, kat Kuala Lumpur ataupun tengah-tengah bandar lain kan, dia melibatkan kos sewa rumah, kemudian perbelanjaan keluarga dan bebanan hutang. Contoh hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Dan juga perbelanjaan keluarga kita dapat lihat mungkin saraan terlampau banyak, jadi dia memerlukan alternatif lain untuk menambahkan pendapatan mereka. Guru-guru yang terlibatlah dengan kerja sambilan ini. Jadi kita tengok contoh kerja sampingan yang dilakukan guru. Yang pertama mungkin guru tu mengajar tuition, sama ada waktu malam ataupun waktu petang. Kemudian penceramah seminar. Kemudian berniaga. Ini berniaga ni selalu kita dapat tahulah, bila kita cakap kerja sambilan ni mesti ada yang berniaga. Kemudian MLM ataupun multi-level marketing, iaitu macam jual kuku yang kita dapat lihat, dapat tambah pendapatan mereka lah. Lagi banyak customer, lagi banyak pelanggan, lagi banyaklah mereka punya pendapatan. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada aktiviti kerja sampingan selepas waktu sekolah membawa kesan negatif. Ini semestinya jika melibatkan kerja sambilan ni mesti akan berasa penat dan akan menjejaskan prestasi sebagai seorang guru lah. Yang pertama kita lihat keletihan dan lesu. Jadi bila guru terlibat dalam kerja sambilan ni, dia akan menyebabkan keletihan dan lesu. Kemudian perancangan mengajar tidak lengkap. Mungkin tidak siap RPH ataupun mungkin tidak melakukan PDP dengan kreatif, ataupun tidak ada BBM, hanya mengajar sahaja, hanya cakap sahaja. Okey, dan tiada tumpuan mengajar. Guru-guru pun tidak semangat untuk mengajar sebab penat. Okey. Kemudian jadi apa solusi kita kat sini? Yang pertama kita dapat lihat kat sini iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 tahun 1999 di mana ianya untuk memantau dan memberi kebenaran kepada individu yang terlibat. Jadi KPM sendiri telah menetapkan KPM telah tetapkan di mana boleh untuk melakukan kerja sambilan, tetapi ada syarat-syaratnya. Okey. Jadi tidak semualah boleh terpilih untuk melakukan kerja sambilan ni. Okay, yang pertama apa KPM tetapkan ialah ketika memohon telah disahkan jawatan. Mesti perlu sahkan jawatan dulu sebelum untuk membuat kerja sambilan yang lain. Kemudian kerja sampingan tidak melebihi 4 jam seminggu.
Kemudian markah prestasi tahunan haruslah tinggi 80% dan ke atas. Kemudian kerja sampingan tidak mengganggu tugas rasmi di sekolah. Maksudnya tidak mengganggu lah, maksudnya waktu sekolah kita bekerja sebagai seorang guru. Selepas daripada bekerja sebagai seorang guru barulah boleh buat kerja lain. Tetapi dengan inilah kebenaran, kita tidak dibenarkan menggunakan peralatan pejabat. Contoh stapler, marker dan sebagainya tidak boleh dicampurkan sekali. Kemudian mendapat kesokongan ketua jabatan. Ini mendapat kebenaran lah daripada pengetua ataupun guru besar. Kemudian solusinya lagi, ada juga peraturan pegawai awam, iaitu dalam kelakuan dan tata tertib 1993, iaitu di mana ada menyatakan di sini tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Jadi boleh bekerja tapi mesti mendapatkan kebenaran pengetua ataupun guru besar kalau di sekolah. Kemudian guru-guru yang terlibat juga terikat dengan perkeliling dan syarat peraturan 3, peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993, iaitu guru-guru perlu ikut tidak melakukan aktiviti dalam waktu pejabat dan tugas rasmi. Kemudian tidak menjejaskan tugas sebagai pejabat awam, maksudnya waktu mengajar kena masuk kelas mengajar, tidak boleh leka ataupun melakukan pengajaran yang tidak efektif. Kemudian tidak bercanggah dengan kepentingan jabatan, maksudnya tidak larilah dengan jabatan dunia ataupun sekolah. Okey, kemudian jadi kesimpulannya kat sini, kita haruslah yang pertama, sebagai seorang guru perlu bijak menguruskan kewangan dan sentiasa sedar dengan kemampuan kewangan diri. Kemudian perlu juga mematuhi etika penggunaan sosial media mengikut garis panduan KPM yang telah disediakan. Kemudian mendapat kebenaran ketua jabatan berkenaan urusan hal pekerjaan luar, dan seterusnya menjaga etika khususnya profesionalism keguruan bagi menjaga imej diri sekolah dan kementerian. Jadi di sini dapat simpulkan bahawa kita sebagai seorang guru perlu menjaga profesionalism ataupun etika kita sebagai seorang guru dengan tidak melanggar etika-etika yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Ini adalah rujukan kami dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.